A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada pelajar murid-murid kelas 2 UM dan 2 USM. Hari ini kita bertemu lagi untuk subjek pendidikan Islam dan tajuk pada hari ini ialah bidang akhlak Islamiah. Pelajaran yang ke-24 iaitu tajuk malu, perisai iman. Okey, tajuk kita ialah malu. Malu ni satu perasaan, betul tak? Satu perasaan yang ada pada setiap orang. Okay? Kita malu kalau orang nampak kita buruk. Kita malu kalau orang nampak kita bodoh, kan? Kita malu kalau orang nampak kita benda-benda yang kurang menyenangkan menyebabkan kita rasa malu. Tapi adakah malu yang sebenar dalam Islam? Di sini kita nak kupas. Apakah maksud malu yang sebenarnya yang sepatutnya ada pada kita? Okey, malu perisai iman. Kenapa dia kata perisai? Perisai ni apa? Perisai ialah satu alat untuk menangkis serangan. Itu perisai. Jadi, untuk perisai iman, bermaksud kita nak mempertahankan iman kita daripada serangan. Kita nak pertahankan iman kita daripada rosak, maka kena ada satu perisai yang mempertahankan dia. Dan perisai itu namanya malu. Kalau malu sudah tidak ada pada seseorang, bermaksud dia tak ada perisai lagi. Iman yang boleh diserang dan dirosakkan oleh anasir-anasir yang membahayakan pada bila masa. Okey, itu secara mukadimah secara umumnya. Sekarang kita tengok maksud malu dari segi bahasa ialah kembali kepada perasaan fitrah. Fitrah tu ialah kesemula jadian, nature, benda yang kita tak pelajari, diberi oleh Allah. Okay? Jadi, malu itu sesuatu benda yang kita tak perlu pelajari, tak perlu, semua diberi oleh Allah. Okay? By nature. Dan juga rasa segan. Selamat datang Ajim Akmal Hazim, kan? Okey, dari segi istilah atau kehendak syaraknya, malu ni apa? Iaitu berasa aib. Berasa aib atau perasaan tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk. Tak selesa untuk buat sesuatu yang buruk. Okey? Kerana tidak mahu dihina. Dia tahu kalau dia buat perkara tu, dia akan dihina. Okey, contohnya kalau dia mendedahkan tubuh. Contohnya buka baju depan orang, kan? Dia takut dia dihina, maka di situlah hadirnya perasaan malu. Kalau badan dia cantik, ada six pack apa semua, berketul-ketul, macam bina badan, dia tak malu pula. Sebab dia tahu dah orang tak hina, orang akan puji. Tapi bagi kita yang tak ada pack-pack ni, kita rasa malu. Sebab tu kita tak mau buka baju. Contoh. Okay? Dia rasa tak selesa sebab takut dihina. Itulah perasaan malu. Wahid Isnani. Boleh saya tahu Wahid Isnani ni siapa? Bagi nama tak? Hello? Saya nak rekod kehadiran. Wahid Isnani ni siapa? Hello? Saya tak ada nak kira kehadiran sebab saya tak kenal. Tolong bagi tahu saya, tulis di ruang komen tu nama siapa? Hello? Wahid Isnani. Saya tak tahu ni siapa dia. Tolong bagi nama kat ruang komen. Sebab saya tak tahu ni siapa, saya nak rekod kehadiran. Macam mana kira tak hadir lah. Okey, kita tengok kembali kepada pelajaran kita. Dalil naqli berkenaan dengan malu. Bila ada dalil naqli, apa dia dalil naqli? Dalil naqli ialah dalil daripada Al-Quran, dalil daripada hadis. Maksud kata Allah sebut, Nabi pun sebut. Itu menjadi dalil naqli. Kalau fikiran akal kita saja, kita pergi dalil akli. Jadi bila Allah sebut dalam Al-Quran, Nabi sebut dalam hadisnya, bermaksud ini adalah satu perintah. Suruh kita ada rasa malu.
Firman Allah SWT tentang sifat malu dalam Al-Quran. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma taqaita lana. Surah Al-Qasas ayat 25 maksud. Kemudian salah seorang perempuan dua beradik itu datang mendapatkan Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu, malu sambil berkata, sebenarnya bapakku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami. Okay, ini kisah Nabi Musa lah. Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Bila Nabi Musa lari daripada Fir'aun, dia lari sampai ke negeri Madian. Dia berehat di bawah satu pokok. Dia tolong perempuan yang nak ambil air dalam telaga tu. Orang lelaki berebut-rebut, dia perempuan, dia tak nak, biasanya dia ambil last sekali. Okey. Nabi Musa dia tolong. Dan oleh kerana tolong itulah, bapa perempuan dua orang ni, iaitu Nabi Syuaib, dia beritahu suruh jemput ke rumah. Jadi dia pergi dengan keadaan tersipu-sipu, termalu-malu. Okey, itu ialah sifat asas kepada manusia. Dan ada sifat yang macam tu. Dan dalam hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menerangkan, Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqal islamil haya. Sesungguhnya, bagi setiap agama itu ada akhlak. Dan akhlak Islam itu ialah malu. Sepatutnya kita membaca pernyataan daripada Rasulullah ini, kita rasa satu tamparan kot. Sesungguhnya bagi setiap agama ada akhlak. Dan akhlak Islam itu adalah malu. Kalau kita tak ada sifat malu, kita tak ada akhlak lah. Kalau itu kan pernyataan hadis ni lah kan. Dan daripada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Maksudnya, sesungguhnya malu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Okay? Kalau keburukan, dia tak ada rasa malu. Dia bukanlah satu rasa malu. Tapi bila ada sifat malu, bermaksud ada kebaikan pada orang tu insyaAllah. Khususnya, dalam hadis Rasulullah ini, dalil naqli yang lain. Dibaca hadis ni daripada Bushair bin Ka'ab, Inna minal haya'i waqaran wa inna minal haya'i sakinatan. Sesungguhnya orang yang mempunyai sifat malu ada kemuliaan dan ketenangan jiwa. Daripada Ibu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, Rasulullah SAW bersabda, Iza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rasulullah kata, apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa-apa yang kamu suka. Ini satu sindiran yang tajam kepada kita. Rasulullah kata, kalau tak malu, buat. Apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa-apa yang kamu suka. Jadi atas dunia ni, kehidupan kita ni, kita kena ada malu sebagai perisai kepada diri kita. Kalau dah malu tu dah tak ada, sebab itulah di luar sana kita tengok ramai orang yang melakukan maksiat secara terang-terangan. Mencuri, merompak, makan rasuah, menipu orang, cakap bohong dan sebagainya. Buat tanpa rasa segan apa-apa. Tak pegang silu, buat aja. Sebab tak ada dah rasa malu. Dan rasa malu ni kalau Allah cabut daripada wanita, bertambah rosaklah dunia ini. Kalau kita tengok wanita-wanita hari ini yang mendedahkan aurat, tak segan, tak malu, pakai ketat dan sebagainya, Rasulullah kata, buatlah apa yang kamu suka. Tu dia buat dah. Jadi kita kena mengambil kedudukan untuk diri kita yang betul. Pasangkan rasa malu tu supaya kita terhalang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang salah di sisi Islam. Hadis ini menunjukkan bahawa sifat malu merupakan cerminan maruah diri seseorang. Jika seorang telah hilang malu, maka hilanglah maruah diri dan akan melakukan dosa. Okey, betul tak? Malu merupakan adab yang baik, mempunyai kelebihan dan menunjukkan sifat mulia seseorang. Ada satu hadis lagi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam ni hadis ni, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Maksudnya, iman itu lebih 60 cabang dan malu sebahagian daripada cabang iman. Makna kata, kalau kita ni tidak ada sifat malu, maka iman kita tak sempurna lah. Sebab ada 60 cabang tu,
Satunya malu. Kalau satu tercabut, kurang sempurnalah iman kita. Okey, seterusnya kita nak tengok contoh sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah. Sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah, Rasulullah melakukan banyak ibadat kerana sifat malu kepada Allah. Kalau nak kira Rasulullah diri dia tu sendiri, orang yang kekasih Allah. Confirm dah masuk syurga. Confirm dah diberi kebaikan oleh Allah. Tapi kenapa Rasulullah buat juga ibadat? Kerana dia malu kepada Allah. Dudukan kita ni sebagai hamba. Manusia ni sebagai hamba. Ni kita hak duduk kat Kuala Ketir ni, tak malu kepada Allah. Allah suruh solat, kita tak solat. Contohlah, bukan kamu lah, orang lain. Orang-orang tu, Allah suruh solat, dia tak solat. Allah suruh puasa di bulan Ramadan, dia tak puasa. Tak malu ke? Rasulullah ni, dia malu kerana Allah bagi nikmat yang banyak. Nikmat kita hari ni, nikmat sihat, nikmat Islam, nikmat ada ibu ayah, nikmat ada kesenangan. Serba-serbi yang sekeliling kelalang kita ni merupakan nikmat. Semua tu siapa bagi? Allah bagi. Jadi untuk menjadikan hamba ni yang bersyukur, Nabi solat sampai bengkak-bengkak kakinya. Al-Mughirah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah gigih menunaikan solat malam sehingga bengkak kedua-dua belah kakinya. Okay? Apabila ditanya oleh isteri baginda Aisyah, ni kenapa Rasulullah buat macam ni? Kerana dah dijamin oleh Allah sebagai orang yang terbaik. Rasulullah jawab, afala akunu abdan syakura. Tak bolehkah kalau aku nak jadi hamba yang bersyukur? Jadi, kita tak rasa macam mana ke? Maksudnya kita rasa, Allah, aku pun kena jadi jugalah hamba yang bersyukur ni. Kan? Sifat malu yang dituntut. Okey. Macam mana sifat malu yang dikehendaki oleh Islam tu? Ada orang yang kadang-kadang dia malu, tapi tak kena tempatnya. Tempat yang tak sepatutnya malu, dia malu. Tempat yang sepatutnya malu, dia tak malu. Jadi terbalik macam tu. Ada tak? Okey, nanti kita tengok macam mana. Okey. Jadi sifat malu yang dituntut dalam Islam ialah satu, malu melakukan perkara maksiat yang haram. Contohnya malu berjudi, malu mengumpat, malu mengutuk rakan. Kita nak buka mulut, nak kutuk dan nak mengumpat orang tu, patutnya kita malu pada Allah. Allah bagi kita mulut kita sihat, boleh cakap tak sakit mulut, boleh makan, boleh bercakap dengan sempurna, suara pun sedap Allah bagi. Jadi kita guna mulut tu untuk mengumpat, memfitnah, mengutuk orang. Patutnya kita rasa malu. Malu berjudi. Allah bagi kita sihat kaki, boleh berjalan. Tiba-tiba kita berjalan ke tempat judi. Kenapa tak malu pada Allah yang beri nikmat tu? Okay. Yang kedua, malu melanggar perintah Allah. Seperti tidak menunaikan salat fardu, makan di khalayak ramai pada siang hari bulan Ramadan. Langgar perintah Allah lah tu. Patutnya kita rasa malu. Malu untuk nak langgar perintah. Nak tinggal solat, kita rasa malu. Malu kepada Allah. Allah bagi, kita salah guna. Okay? Yang ketiga, malu meninggalkan perkara sunat. Seperti tidak menunaikan solat sunat rawatib, tidak menderma ketika rakan di tempat musibah. Ini pun kita kena ada rasa malu juga. Okay? Solat sunat rawatib, iaitu solat sunat yang mengiringi fardu. Contoh dia beri kat sini ya. Kita sembahyang zuhur, sebelum zuhur kita sembahyang 2 rakaat sunat. Habis solat fardu, kita buat pula 2 rakaat lagi sunat. Sebelum dan selepas tu solat rawatib. Okay? Kita sembahyang zuhur, dia saja. Jadi sepatutnya kita melakukan solat sunat ni juga. Kita disuruh untuk melakukan solat sunat juga sebagai tanda kita kasih kepada Allah dan kita nak berterima kasih kepada semua nikmat yang diberi. Jadi kalau kita tak terima kasih ni, malulah kan. Tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Okay. Yang keempat, malu melakukan perkara makruh. Seperti makan dengan tangan kiri, berbual kosong, bercakap tidak sopan. Sepatutnya kita kena ada rasa malu untuk melakukan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah seperti ini. Kan makan dengan tangan kiri, minum berdiri dan sebagainya. Sepatutnya kita rasa malu. Okey, ini malu yang dituntut. Okey. Terusnya, sifat malu yang dilarang. Baru kita jumpa balik. Ada orang yang tempat yang sepatutnya malu,
dia pergi malu. Contohnya macam mana? Okey, yang pertama malu belajar. Malu belajar ni, okey, yang pertama, malu berada di hadapan kelas. Siapa yang rasa kena macam kena tampang? Bila cikgu panggil ke hadapan kelas untuk nak buat pembentangan ataupun nak sampaikan idea dan sebagainya, malu. Jadi malu, malu takut untuk muka dan sebagainya. Sedangkan benda tak perlu malu. Pada ketika yang lain, dia lah yang paling hero sekali. Nak sampai ke ceiling lompatnya. Suara dalam kelas tu dia yang paling kuat sekali, kan? Tapi bila cikgu suruh, malu pula. Malu berada di hadapan kelas. Ni malu dalam belajar. Tak betul malu ni. Kawan kata, hangtilah. Cikgu panggil hang tu. Aku malu. Aku malu lah. Malu tak kena pada tempatnya. Okey, yang kedua, malu membaca di khalayak ramai. Contohnya di hadapan kelas, di perhimpunan bila dipanggil untuk membaca sesuatu, malu. Jadi ini yang kita nak kikis dan kena buang. Supaya kita hanya ada malu pada tempat yang betul. Yang ketiga, malu ke majlis ilmu. Yang keempat, malu bertanya guru. Ni satu benda yang pelik. Okay? Bila cikgu kata, siapa ada soalan tanya? Siapa tak faham tanya? Dia ada tu. Benda hati dia. Benda tu ada dia nak tanya. Tapi dia rasa, aku tanya. Tak kira orang kata aku bodoh pula. Padahal kalau dia bertanya, dia akan membuka ruang kepada orang lain untuk tahu juga. Kawan-kawan sebelah dia pun bukannya hebat pada dia juga pun. Dia perasaan sendiri saja. Jadi malu bertanya guru. Ni setan sebenarnya ni. Syaitan akan bisik kat telinga kita. Jangan tanya. Hang tanya tak kira orang kata hang bodoh. Nampak? Tu syaitan. Tu kerja syaitan. Kita pun ikut lah. Sungguh kan aku pun tak tanya. Tak terjawab lah persoalan ataupun perkara yang kita belum tahu. Yang kelima, malu mendampingi ulama. Malu mendampingi ulama. Ulama ni siapa? Kawan-kawan kita yang dalam kelas kita yang mungkin lebih pandai daripada orang lain. Boleh dikira sebagai ulama juga. Kita boleh kena dampingi orang-orang pandai ni. Ini kita tak. Aku malas dengan kawan dengan mereka tu. Malulah sebab mereka orang pandai. Mereka orang dapat straight A. Kita ni, malu tu malu yang tak kena. Patutnya kita mendampingi kawan-kawan kita yang bijak pandai, yang kita anggap pandai. Supaya ilmu tu melimpah kat kita juga. Ini malu belajar. Okey. Terusnya, malu melakukan perintah agama. Ya Allah. Contoh, malu menjadi imam. Di surau, bila orang kata, kamu azan. Kamu qamat. Lari duduk belakang kawan. Lari pergi hujung tu. Takut kena. Padahal dia reti pun. Kan? Malu nak menjadi imam. Dan sebagainya. Yang kedua, malu berucap di hadapan khalayak. Ni pun malu melakukan perintah agama. Malu berucap di hadapan khalayak. Yang ketiga, malu mengaku ibu tua dan miskin. Tu dia, ni si Tanggang sungguhlah kan. Tanggang bila ibu dia tu pergi jumpa dia, dia kata kau bukan ibuku sebab orang tu miskin. Padahal dia pun anak kawan tu dulu miskin juga. Bila dia dah kaya, bila dia dah ternama, dia tak mengaku ibu. Ada tak zaman kita ni macam ni? Malu mengaku ibu yang tua dan miskin. Kalau tak ada, orang tak tulis dalam buku teks ni lah. Adalah tu. Jadi ini satu kesalahan yang malu yang tak kena sangat-sangat. Okey. Malu yang dilarang, khususnya, malu melakukan kebaikan. Contoh, malu bertanya. Malu bertanya. Pepatah Melayu kata apa dia? Malu bertanya sesat jalan. Maknanya kata kalau kita tak mau nak tanya, tak mau nak kemukakan soalan, kita takkan dapat selesaikan masalah. Okay? Dalam Islam pun, suruh kita bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu. Kalau kamu tak tahu, tu Allah suruh. Tapi kita ikut setan. Setan kata jangan tanya. Kalau hang tanya, tak kira orang kata hang bodoh. Kita pun ikut setan. Tak tanya. Okay? Malu berada dalam majlis ilmu. Takut orang kata. Malu berada dalam majlis ilmu. Takut orang kata kita ni alim. Tu alim tu orang alim. Takut orang kata macam tu. Kita ni takut sangat dengan orang kadang-kadang tu. Dan kita lebih takut. Patutnya lebih takut kepada Allah lagi. Jadi malu melakukan kebaikan. Jadi ini adalah jenis-jenis malu yang dilarang.
sifat malu yang dilarang. Okey. Okey, seterusnya hubungan sifat malu dengan iman. Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah SWT dan meninggalkan suruhannya. Orang beriman dia malu nak buat larangan dan tinggalkan suruhan. Abdullah bin Umar, melalui Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, Al-haya'u minal iman. Nampak ni? Ni kena ingat lah. Hadis ni. Pendek saja, 3 perkataan saja. Al-haya'u minal iman. Muttafaqun alaih. Okay. Maksud, malu itu sebahagian daripada iman. Tu dia. Ada orang nak masuk pula. Fakrul Daniel. Fakrul Daniel, kata saya ada. Fakrul Daniel, kata saya ada. Hello? Luar pula dah. Berdasarkan hadis di atas, iaitu yang mengatakan malu itu sebagian daripada iman, okay, dapat difahami bahawa tahap iman seorang berkaitan rapat dengan sifat malu. Okey, dia nak sebut kat sini. Mana dia lah? Syed Hussein. Syed Hussein pasal lambat. Okey, sesi ni saya rakam. Lepas tu saya akan masuk ke dalam YouTube. Saya bagi link jadi siapa yang tak masuk ataupun masuk lambat macam Syed Hussein ataupun masuk tapi nak ulang kaji, nak tengok balik, boleh rujuk di link yang saya bagi nanti insya-Allah. Okey. Jadi saya nak sebutkan di sini, malu dengan iman dia berkaitan rapat. Malu yang dimaksudkan ialah malu yang menepati kehendak syarak. Itulah, bukan malu yang tak kena pada tempat tu. Orang yang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah dan meninggalkan suruhannya. Jadi, dalam pelajaran ini, kita nak mengamalkan dalam hidup kita sifat malu yang betul. Jangan merasa malu pada malu yang tak kena pada tempatnya. Okey. Okey, seterusnya, kepentingan sifat malu. Okey. Satu, penting tak sifat malu ni? Tanya kamu, penting tak? Penting. Apa pentingnya? Okey, ini jawapan dia. Satu, malu melakukan maksiat kerana takut dan segan kepada Allah yang Maha melihat. Contohnya berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ikatan yang sah. Ni. Sebab apa dia bubuh teks ni dalam tingkatan 2? Okay. Sebab ada dah di kalangan tingkatan 2 ni yang dah ada boyfriend, yang dah ada girlfriend, yang duk keluar berdua-duaan naik motor. Jadi nak sebut kat sini, sepatutnya kita kena rasa malu pada Allah, tersegan kepada Allah. Kita tak sanggup melakukan perkara yang dilarang yang macam tu. Yang kedua, pentingnya sifat malu ni untuk jadi benteng keimanan. Orang yang malu akan menjaga maruah diri daripada terjebak dengan gejala yang tidak bermoral. Okay? Contohnya, dadah. Contohnya, lepak. Contohnya, melihat bahan lucah. Dan sebagainya, itu gejala yang tak bermoral. Jadi, sepatutnya, pentinglah malu tu ada pada kita untuk jadi benteng. Membentengi iman kita daripada perkara itu. Yang ketiga, berlumba-lumba. Malu ni penting supaya kita ni berlumba-lumba mentaati perintah Allah dan Rasul. Kita mengharapkan redha Allah. Yang keempat, sifat malu. Seseorang menyerlahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan. Okay? Itu penting tak nak menyerlahkan kecantikan akhlak? Pentinglah. Sebab kita nak mempamerkan diri kita ni sebagai seorang Islam yang betul dan akhlak yang baik, maka kena ada sifat malu tu. Okay. Yang kelima, orang yang pemalu sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat. Itulah poin sebenarnya yang kita nak sebut dalam pelajaran ini, bahawa orang yang tak malu, dia akan buat apa-apa saja dosa, dan orang yang malu, dia akan terhindar daripada maksiat-maksiat itu. Itu poin yang sebenarnya. Okey, jadi kesimpulannya, kita kena merasai memasang sifat malu pada diri kita dengan sifat malu yang betul. Okay, tak sepatutnya kita malu pada
tempat yang tidak kena, nah, macam yang kita sebutkan tadi. Okey, setakat itu saja pelajaran kita hari ini. Kita akan hentikan Google Meet ni dan kita akan menjawab soalan. Saya akan bagi soalan dalam bentuk Google Form, soalan objektif ya. Kamu suka jawab Google Form tu? Soal senang kan? Buka, tas je, kemudian submit. Ya. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada, tu malu lah tu. Okey, tak apa. Kita akan ubah sikap kita pelan-pelan supaya kita tidak lagi malu yang tak bertempat. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Oh, belum lagi, belum habis lagi. Saya nak sebut kat sini nama kehadiran pada hari ini. Siapa yang ada tapi namanya tak sebut, tolong beritahu. Azkiatul Humairah, Fahrin Iqbal, Nur Syahidatul, Amnan Khuwailid, Nur Nadia Batrisha, Arfa Daniel, Fakrul Daniel, Hezri Shah, dan Muhammad Darwish. Siapa yang ada tapi namanya saya tak sebut, tolong beritahu. Oh, Wahid Isnani tu Dini Izaan. Okey, okey. Okey, Dini Izaan. Okey, saya dah catat dah. Okey, orang lain siapa lagi? Tak ada dah. Okey. Kita berhenti kat sini. Kita jawab soalan pula. Okey, Assalamualaikum. Bye.